Okey, Assalamualaikum semua. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan pula tentang apa itu kakisan elektrokimia. Okey, ini ada kaitan dengan eksperimen pengaratan besi yang cikgu dah ajar sebelum ni Okey, apa itu kakisan elektrokimia? Okey, kakisan elektrokimia bermaksud proses di mana suatu logam terkakis. Okey, suatu logam terkakis Kalau logam itu terkakis bukan hakis, kakis K. Terkakis melalui kehilangan elektron. So cikgu cakap semua logam mesti mengalami kehilangan elektron sebab dia bersifat elektropositif. So bila dia mengalami kehilangan elektron, kita kata dia mengalami pengoksidaan. Okey. So sekali lagi proses di mana suatu logam terkakis melalui kehilangan elektron iaitu dia mengalami pengoksidaan untuk membentuk cation ataupun ion positif dengan kehadiran suatu elektrolit. Masih ada elektrolit Kalau pengaratan tadi contohnya air lah, air dengan oksigen tadi dia bertindak sebagai elektrolit. Apabila logam itu bersentuhan dengan suatu logam lain yang kurang elektropositif daripadanya. Jadi dia mesti ada pasangan logam yang lain yang kurang elektropositif daripadanya. Maksudnya kedudukan dia rendah dalam siri elektrokimia. So kita pasangkan satu logam tadi dengan logam yang lebih rendah pada dalam kakisan elektrokimia. So logam yang terletak di atas tadi dia yang akan mengalami kehilangan elektron. Okey. Sama macam eksperimen yang cikgu dah terangkan dalam pelajaran lepas. Okey, contoh cikgu bagi. Okey, apakah itu kakisan elektrokimia? Okey, contoh pengaratan besi. Cikgu bagi contoh. Pengaratan besi diperlahankan. Jika besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif daripadanya. Maksudnya logam lebih elektropositif ni yang terletak di atas besi dalam siri elektrokimia. Okey, sekali lagi pengaratan besi diperlahankan jika besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif daripadanya. So dengan bahasa yang mudah kita kata kalau kita tak nak bagi besi itu cepat berkarat, kita sentuhkan dia ataupun kita pasangkan dia dengan logam yang lebih elektropositif daripada dia. Okey, contoh ferrum, contoh cikgu pasangkan ferrum dengan magnesium atau ferrum dengan zinc. So dua ni adalah logam yang lebih elektropositif daripada besi sebab dia terletak di atas besi dan siri elektrokimia. So bila kita pasangkan dia, kita sentuhkan dia dengan besi, so kita kata hasil dia adalah besi ataupun ferrum tersebut lambat berkarat. Okey, cikgu dah terangkan dalam eksperimen tu kan kenapa? Sebab magnesium dan zinc yang lebih elektropositif pada dia yang akan terpilih untuk melepaskan elektron sebab dia lebih elektropositif berbanding besi. So besi ni kita kata dia terlindung daripada karat. Okey, yang kedua pula. Pengaratan besi menjadi cepat. Ni yang kita tak nak ni. Kita kalau boleh kita tak nak karat cepat berlaku kan. Kita kalau boleh kita nak lindung besi daripada berkarat. Tapi kalau buat perkara yang cikgu nak terangkan ni, dia besi akan mudah menjadi karat. Okey, pengaratan besi menjadi cepat jika bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif daripadanya. Maksudnya terletak di bawah besi dalam siri elektrokimia. Contoh, awak pasangkan besi dengan kuprum, besi dengan stannum. Di mana kedua-dua ni adalah kurang elektropositif daripada besi. So besi ni terletak di atas. So bila diberi pilihan antara ferrum kuprum dengan ferrum stannum ni, besi yang akan melepaskan elektron. So bila lepaskan elektron, kita kata besi tu yang akan menjadi karat dengan cepat. Itu maksud kakisan elektrokimia. Jadi sekali lagi cikgu nak kata okey, kalau kita nak lindungkan besi daripada berkarat, kita nak memperlahankan pengaratan besi, kita pasangkan dengan logam yang lebih elektropositif daripadanya. Maksudnya logam yang terletak di atas besi dalam siri elektrokimia. Tapi kalau awak nak bagi besi tu berkarat dengan cepat, tu memang tak tahulah, cikgu cakap memang tak logik lah. Siapa yang nak bagi besi karat dengan cepat? Awak pasangkan dengan logam yang kurang elektropositif daripada dia. Maksudnya yang terletak di bawah ferrum dari siri elektrokimia. Contohnya kuprum, stannum, argentum dan sebagainya. Maka besi awak tu akan cepat berkarat sebab dia lebih elektropositif, lebih mudah melepaskan elektron. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pula langkah mengawal pengaratan. Langkah mengawal pengaratan. Pengaratan besi. Okey, karat ni hanya untuk besi je Perkataan karat tu hanya untuk besi saja, bukan untuk logam-logam yang lain. Logam yang lain contoh magnesium ke zinc, kita kata dia terkakis, perkataan terkakis. Tapi kalau besi ni, kakisan besi ni dia punya kita kena istilah special untuk dia adalah karat. Dia kalau cikgu cakap karat, dia mesti besi bukan logam-logam yang lain. Okey, so yang pertama, macam mana kita nak mengawal pengaratan? So macam yang eksperimen kita buat tadi, mudah saja.
Okey, kita penggunaan ataupun kita kata penggunaan ataupun kita pasangkan. Okey, cuba guna perkataan yang mudah lah. Okey, pasangkan logam. Okey, pasangkan besi dengan logam yang lebih elektropositif. Yang lebih elektropositif daripadanya. Elektropositif daripadanya. Okey, daripadanya. Okey, contoh Okey, ini kita kata logam yang lebih elektropositif daripadanya, kita kata dia penggunaan, kita kata logam yang kita pasangkan dengan besi tu yang lebih elektropositif, kita kata dia bertindak sebagai logam korban. Kenapa korban? Sebab dia yang akan mengorbankan diri dia, dia akan mengalami kakisan dan seterusnya dia akan melindungi besi. Itu sebab kita kata logam korban. Kekarbon korban. Okey, logam korban. Okey, contohnya selalunya ada dekat paip besi lah. Okey, paip besi bawah tanah. Paip besi bawah tanah. Paip besi bawah tanah ni, kalau tengok kalau paip besi tu, kalau cikgu lukis ni, paip besi ni macam ni, paip besi ni. Paip besi bawah tanah ni paip besi. Besi Okey, dia selalunya dia akan letak satu pita magnesium kat sini. Okey, pita magnesium, kemudian adalah dia punya sambungan kat sini, magnesium. Okey, di mana bila ada sentuhan di sini besi dengan magnesium ni yang akan terkakis dahulu. Magnesium ni akan terkakis dengan cara dia melepaskan elektron dan seterusnya besi, paip besi ni tadi dia akan terlindung. So ini sebab kita kata magnesium ni adalah logam korban. Okey, dia adalah logam korban. Tapi logam korban logam korban. Tapi logam magnesium ni akan perlu digantilah dari semasa ke semasa. Tu contoh paip besi Yang satu kita tengok kapal Okey, kapal. Okey, kapal. Tengok kapal. Okey, badan kapal tu diperbuat daripada besi. Tapi kenapa tengok kapal tu dia tak berkarat? Sebab pada kapal ni selalu dekat badan kapal ni dia apa? Okey, dia pasangkan ataupun dia pasangkan blok-blok blok-blok zinc pada badan kapal. Pada badan kapal. Okey, pada badan kapal. So kalau tengok ni kapal. Okey, kapal Okey, dia ada dah dekat sini ada blok-blok zinc dia pasang. Blok-blok zinc dipasang pada badan kapal, di mana zinc ni bertindak sebagai logam korban. Okey, logam korban. Di mana zinc ni yang akan mengalami kakisan dan seterusnya besi pada badan kapal ni tadi akan terlindung. Tapi macam biasalah, bila zinc ni dah banyak terkakis, blok-blok zinc ni perlu diganti dari semasa ke semasa. Itu cara yang pertama, iaitu kita pasangkan besi dengan logam yang lebih elektropositif daripadanya untuk melindungi besi daripada berkarat, ataupun kita panggil logam tersebut, kita panggil logam korban. Okey, yang kedua. Okey, cara yang kedua, penggunaan logam yang kurang elektropositif. Kurang elektropositif daripada besi. Daripada besi. Kenapa pula? Cikgu kata tadi kalau kita ambil logam yang kurang elektropositif besi akan cepat berkarat, betul tak? Tapi macam mana cara dia? Kenapa logam yang kurang elektropositif ni pun boleh melindungi besi daripada berkarat? Cara dia adalah awak sadur. Besi disadur. Sadur. Bukan lilit tau. Lilit maksudnya ada ruang-ruang untuk udara dan oksigen, udara dan juga air masuk. Ini besi disadur, maksudnya besi itu tadi disadur habis, ditutup habis dengan logam yang kurang elektropositif daripadanya. Disadur dengan logam yang kurang elektropositif. Ataupun cikgu kata besi disadur dengan logam kuprum lah senang, ataupun argentum. Ingat tak tahun lepas kita belajar tentang penyaduran penyaduran sudu besi dengan logam kuprum ataupun argentum dalam bab elektrolisis. Jadi maksudnya itu adalah satu cara untuk kita mengelakkan kakisan besi supaya besi tak berkarat. Jadi awak sadur semua, maksudnya awak tutup semua permukaan besi tadi dengan logam kuprum ataupun argentum. Macam mana dua-dua ni boleh melindungi besi? Sebab dua ni adalah logam yang kurang elektropositif, jadi dia kurang mengalami kakisan, jadi dia lambat mengalami kakisan, dan besi di dalam dia pun
akan terlindung daripada berkarat. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga adalah kaedah penggalvanian. Penggalvanian. Apa itu kaedah penggalvanian? Okey, besi disadu. Ini pesadu jugalah. Besi disadu dengan zinc. Macam mana pula? Okey, besi disadu dengan zinc sebab apa? Zinc ni adalah logam yang lebih elektropositif pada dia. Jadi zinc ni akan melindungi besi daripada berkarat. Okey, so kita kata zinc ni melindungi besi. Melindungi besi. Okey, sebaliknya, zinc ni pula kesian dia jadi logam korban kan. Sebaliknya zinc ni pula dia lindungi diri sendiri, lindungi dirinya. Dengan membentuk lapisan oksida ataupun dia membentuk zinc oksida. Jadi zinc ni pun dia akan membentuk lapisan oksida dan dia dapat melindungi diri dia sendiri dan dalam masa yang sama dia juga melindungi besi. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang paling mudah yang selalu awak buat dekat rumah, mak-mak ayah awak buat, kita cat lah, cat besi. Yang kelima, awak sapu minyak. Minyak ataupun grease pada permukaan besi pun sama dapat melambatkan pengaratan besi. Seterusnya kita guna plastik. Plastik. Dan yang terakhir, kita guna kaedah pengaloyan. Alloy kita dah belajar dalam tingkatan 4. Pengaloyan. Contohnya kita besi tadi, besi kita jadikan besi keluli. Keluli ingat besi kita campur dengan karbon kan, jadi keluli. Jadi keluli tu dia lambat berkarat. Ataupun keluli tahan karat. Tambah pula dengan logam yang lain. Itu contohnya. Ini antara contoh-contoh kaedah untuk melindungi besi daripada berkarat. Sekali lagi kita terangkan penggunaan logam korban, iaitu kita pasangkan besi dengan logam yang lebih elektropositif daripada dia. Yang kedua, kita guna logam yang kurang elektropositif dengan besi dengan cara kita sadurkan besi dengan logam yang kurang elektropositif daripada dia. Kita tutup besi tersebut. Yang ketiga, penggalvanian. Di mana besi disadur dengan zinc. Zinc dapat melindungi besi dan sebaliknya, zinc lindungi diri dia sendiri dengan membentuk lapisan zinc oksida. Seterusnya, cat. Kita cat besi tersebut. Kemudian kita sapu minyak atau grease pada besi. Penggunaan plastik untuk menggantikan besi. Dan seterusnya, pengaloyan. Kita campur besi dengan unsur-unsur yang lain untuk membolehkan dia tahan lebih kuat, lebih cantik dan sebagainya. Itu saja berkaitan dengan pengaratan besi.